guys, welcome back to my channel Pitosia. I hope all of you guys always fine. Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan berkongsi dengan kita semua berkaitan dengan vaksin. Ada beberapa video yang telah saya perolehi dan sangat bagus untuk perkongsian kita bersama. Semoga memberikan penerangan dan manfaat kepada kita bersama. Dan jangan takut, jangan risau untuk mendapatkan vaksin. Dan inilah apa yang kita harus ketahui mengenai fakta vaksin. Selamat menonton, semoga terhibur. Terima kasih kerana sekali lagi menonton Celoteh Dr. Mala. Saya nak jawab sikit soalan glamour ini kerana kenapa makin banyak vaksin, makin banyak yang positif. Makin meningkat jumlah dos vaksin yang diberi, makin meningkat kes harian. Macam ni ya guys. Kes harian yang positif hari ini, dia bukannya dapat gejala hari ini. Dia bukannya close contact hari ini. Mereka adalah aktiviti-aktiviti yang berlaku 10 hingga 14 hari sebelum ini. Kita kena faham ya. Itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, jumlah vaksinasi yang dikeluarkan statistiknya oleh JKJAV bukannya suntik hari ni terus kebal hari ni. Tak ada orang kahwin hari ni terus beranak hari ni. Untuk melahirkan anak pun perlu 9 bulan. Betul tak? Jadi untuk vaksinasi ni selepas menerima dos kedua 2 hingga 3 minggu selepas itu baru imuniti lengkap terbina. Jadi 400,000 500,000 dos suntikan yang diberi oleh JKJAV hari ini tidak akan menunjukkan impak positif pada hari ini. Kita akan nampak penurunan yang steady dalam masa 4 hingga 6 minggu akan datang apabila pemberian dos tinggi dan berpanjangan dan mereka ini membina imuniti lengkap. Apa yang penting adalah penerima dos kedua. Itu yang lebih penting sebenarnya. Dan 2 hingga 3 minggu lepas tu kita akan nampak steady decline. Alright, kita expect lebih kurang September macam tu buat masa sekarang. Alright, bukannya suntik hari ni terus kebal hari ini ataupun positif hari ini disebabkan oleh suntikan hari ini. No guys, it's not like that. Kita tahu ya, kita dah lama dah hidup dengan COVID ni. Sebab itulah bila seseorang itu positif, kita buat contact tracing 10 hingga 14 hari ke belakang. Ya, dan sama juga sebab itulah bila seseorang itu mengambil vaksin, kita kata memerlukan 2 hingga 3 minggu. Dia sebenarnya lain, vaksin lain dia punya masa imuniti lengkap terbina. Tapi saya bagi purata lah. Lebih kurang 2 hingga 3 minggu selepas dos kedua baru seseorang itu dikira mempunyai imuniti yang lengkap terhadap jangkitan. Dan walaupun golongan yang telah divaksin ni dapat jangkitan, apa yang kita nampak adalah mereka dapat jangkitan yang lebih ringan, tahap 1, tahap 2. Yang tahap 4, tahap 5 walaupun vaksin tetapi dapat tahap 4, tahap 5 kebanyakannya baru terima dos pertama ataupun baru dapat dos kedua. Sehari selepas dos kedua, 4 hari selepas dos kedua, 5 hari selepas dos kedua dan sebagainya ya. Jadi kalau kita tengok negara-negara yang telah memvaksinasi populasi mereka dengan giatnya, dengan banyaknya, contohnya macam New York, dah 59 hingga 60% rakyat dia dah terima vaksin. Mereka dah boleh dine in dalam restoran tanpa makan tapi kena tunjuk bukti vaksinasi. Jadi anti-vaksin kat sana meroyan meminta nasib mereka ataupun hak mereka untuk makan dalam restoran juga, tapi pihak berkuasa tak tunduk kepada mereka. Jadi di Malaysia pun kita harap perkara yang sama berlaku. Kita nak capai 60%, 70%, 80% jumlah telah divaksin sebab lepas tu kita boleh makan di restoran dan hotel dan boleh berhenti masak dekat rumah. Ini soalan menarik ya. Jadi ramai yang positif selepas dos vaksin pertama dan ada juga yang positif selepas dos vaksin yang kedua. So seperti yang saya terangkan sebelum ini, vaksin itu tidak akan protect kita secara 100% daripada COVID. Ia memberi kita protection, iaitu benar kita memang mendapat sedikit perisai ke atas jangkitan vaksin virus COVID ini, tetapi dia bukan 100%. So mereka yang dapat dos pertama, selepas itu mereka orang kata terdedah kepada COVID, mereka boleh mendapat jangkitan. Atau mereka mendapat dos kedua, mereka terdedah kepada COVID, mereka boleh mendapat jangkitan. Namun begitu, jangkitan itu besar kemungkinan bukanlah jangkitan yang serius. Dan ini sangat penting. Bila jangkitan itu bukan jangkitan yang serius, tidak bergejala, maka ia tidak akan membawa kepada kematian. So, selepas kita buat vaksin, dan selepas itu kita membuat RTK test. Ada 2 jenis test yang kita boleh buat untuk detect COVID. Satu adalah ujian antibody dan satu lagi adalah ujian antigen, iaitu mendetek virus itu di dalam badan kita. So benarlah selepas kita bagi vaksin, kita akan menghasilkan antibody.
So kalau kita check RTK atau rapid test kit antibody itu, ia akan positif. Dan ini sebenarnya satu perkara yang bagus. Ia menunjukkan bahawa badan kita sudah ada antibody terhadap COVID. Namun begitu, kalau bila kita buat test antigen dan antigen itu positif, bermaksud kita sudah mendapat COVID sebagai jangkitan. Bermaksud ini bukan kesan daripada virus, tetapi ini kesan daripada jangkitan. So saya harap yang ni clear. Bermaksud daripada vaksin anda boleh positif RTK betul, tapi positif antibody. Tetapi kalau kita dapat jangkitan COVID, kita akan positif antigen COVID. Alright? So jangan salah faham, dan jika boleh share dan jika boleh like dan beritahu kepada kawan-kawan lebih. Alright, terima kasih.